Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar peminat-peminat sukan scoreboard khususnya? Kita bertemu sekali lagi siaran secara langsung dari Sri Pentas. Bandar Utama bersama rakan tugas yang sentiasa sudi menemani malam anda. Jadi Nadia, apa khabar? Kau baik, sihat. Alhamdulillah. Topik perbincangan kita pada malam ini saya serahkan kepada Tabah untuk memulakan ataupun mukadimah lah kepada topik kita, Tabah. Okey, terima kasih. Scoreboard nak ucapkan selamat datang sekali kepada yang berbahagia Datuk Dr. Ramlan Abdul Aziz, Ketua Pengarah ASN. Datuk, tak terlambat untuk saya dan Scoreboard ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dah balik. Selamat Hari Raya, Datuk. Tadi kita dah pun berbincang sedikit dan di tangan kita sebenarnya Nadia ada satu pamphlet yang mengatakan bahawa Sport Medicine dan Sport Science Conference 2011. Jadi satu seminar yang barangkali akan memberi peluang kepada mereka-mereka penggiat dalam sukan untuk mendekati, mengenali dengan lebih dekat apakah keperluan-keperluan sport medicine dan juga sport science dalam kepada jurulatih, kepada pengurus dan sebagainya. Jadi mungkin Datuk boleh mulakan mukadimahnya, Datuk. Ini conference ni adalah kali kelima yang kita anjurkan sejak tahun 1999 dan kali terakhir yang kita anjurkan adalah pada tahun 2006, tetapi dalam masa antara 2006 dan 2011 tu kita sibuk dengan susulan semula ASN dan sebagainya, dan ini memberi kita peluang sempat juga selepas kita diluluskan, akta kita diluluskan di Parlimen, untuk memberi kita suatu peluang untuk sebagai suatu paksi kepada semua rakan-rakan di dalam dunia sains dan perubatan sukan di negara kita ni, supaya kita berkumpul untuk menjenguk sejenak apakah perkembangan-perkembangan baru dalam dunia perubatan dan sains sukan. Dan sekarang ni pun kita sudah berjinak dengan teknologi sukan pula. Dan ini adalah satu perkara yang kita sudah mula mengurak langkah. Dan saya rasa dengan kita mengumpulkan semua rakan-rakan peminat-peminat sains sukan, bukan sahaja dari kalangan pengamal sains sukan, perubatan sukan, tetapi juga di kalangan jurulatih dan pelajar-pelajar ataupun undergrads dalam jurusan sains sukan. Dan untuk kali ini kita mempunyai 13 sesi penceramah jemputan, 4 simposium dan 5 sesi pembentangan lisan, dan juga di antara 20-30 poster presentation. Dan ini dengan kehadiran hampir 350 peserta. Jadi ini memberi satu acara yang amat hebat sejak kebelakangan ini. Ini memberi kita suatu rangsangan dan kita amat teruja dengan perkembangan berkenaan dengan conference ini. Nah, dengan 13 sesi yang disediakan itu, jadi nampak macam seminar ini adalah lebih kepada profesional. Jadi bagaimana pula dengan mereka yang mungkin masih lagi di bangku sekolah dan mungkin bila masuk universiti nanti nak ambil sains sukan, jadi nak lebih pendedahan terhadap sains sukan itu sendiri. Bagaimana mereka ingin menyertai seminar ini sekali? Kita beri kemudahan kerana yuran yang dikenakan kepada para pelajar adalah setengah daripada yuran yang dikenakan pada peserta biasa. Dan juga kita mungkin kalau ada group registration, kita boleh membuat aturan yang special untuk mereka. Dan pada masa yang sama juga kita ada pre-conference event. Besok kita ada 2 penceramah dari Hong Kong dan juga dari Singapura untuk kita dedahkan kepada pelajar-pelajar yang mungkin tidak memerlukan conference itu sepenuhnya, tetapi memberi peluang untuk menjenguk sedikit apakah dunia perubatan dan sains sukan. Okey. Baik, Datuk, sebelum kita pergi berehat, dari 4 edisi sebelum ini, apakah sudah menampakkan kesan yang cukup mendalam, terutamanya kepada prestasi sukan negara, apatah lagi nak menjelangnya Sukan Olimpik 2012? Apakah Datuk melihat dengan 4 edisi yang sudah dilaksanakan oleh pihak ASN ini sudah menampakkan atlet, pengurusan, jurulatih dan sebagainya sudah menampakkan ciri-ciri inilah yang disasarkan oleh ASN menerusi seminar ini? Ini bukan saja kita nak melihat pengetahuan baru, tapi juga dengan acara seperti ini akan menyemarakkan semangat komuniti sains dan perubatan sukan. Dan kita sebagai agensi kerajaan yang menerajui bidang sains dan perubatan sukan, kita perlu mendapatkan seberapa ramai pengamal-pengamal baru supaya pada masa hadapan bukan sahaja atlet dan jurulatih akan diramaikan, tetapi penyokong-penyokong ataupun support group ataupun kumpulan sokongan prestasi atlet dapat kita ramaikan untuk memberi perkhidmatan yang sebaik-baiknya, bukan sahaja perkhidmatan untuk prestasi tinggi tetapi untuk penyelidikan dan untuk inovasi pada masa hadapan. Dan juga kita harus sedar bahawa
kumpulan sains dan perubatan sukan ini akan juga memberi sumbangan yang hebat kepada industri sukan negara. Ya, jadi itulah yang kita harapkan Nadia dari seminar ini, sains perubatan dan juga sains sukan. Mereka di luar sana ataupun pengamalan sukan sendiri tidak begitu jelas dengan fungsi ASN yang kita pun dah tadi. Segala aspek prestasi itu adalah di bawah ASN itu. Jadi mungkin sedikitlah mungkin penonton juga nak tahu dengan lebih jelas selain daripada seminar yang akan dianjurkan oleh ASN itu. Ya, dari dulu pun walaupun kita semasa kita bersama dengan MSN, sekarang kita pisah dari agensi yang berasingan. Ya, fungsi kita adalah berkaitan secara langsung dengan prestasi atlet. Proses persediaan atlet itu kita bekerjasama dengan rapat dengan para jurulatih dan para atlet dalam aspek kecergasan fizikal, mental, makanan, biomekanik dan juga analisis video dan beberapa lagi aspek yang kita perlukan untuk prestasi optimum seseorang atlet. Dan ini memberi kita suatu perspektif yang amat berharga sebagai pengamal. Kita mengamalkan segala aspek ini secara harian. Dan ini bila kita bergabung tenaga dengan para pengamal yang lain yang memberi education ataupun research di universiti-universiti, jadi kita dapat bergabung tenaga untuk mendapatkan segala segi untuk meningkatkan prestasi atlet kita di persadaran antarabangsa. Dan pada masa ini kita juga melihat bahawa ramai di kalangan rakan-rakan kita di institusi pengajian tinggi sudah mula meningkat dari segi aktiviti mereka dalam aspek penyelidikan. Dan ini juga memberi rangsangan kepada kita untuk melakukan penyelidikan kita sendiri. Dan dengan satu suasana penyelidikan ataupun environment penyelidikan yang agresif dan dapat disemarakkan oleh semua yang terlibat, ini akan menunjukkan kita lebih tinggi supaya kita dapat penemuan-penemuan baru yang dapat kita beri kepada para atlet kita. Okay, Datuk, tapi bagaimana pula dari aspek psikologi? Mungkin ialah bukan sahaja untuk jurulatih tetapi atlet juga kadang-kadang menghadapi tekanan apabila ingin menghadapi kejohanan. Kadang-kadang tak nampak stres tu tapi sebenarnya mereka stres. Jadi bagaimana? Adakah diterapkan juga motivasi psikologi? Ya, sebenarnya kalau perkara psikologi ini kita satu program sajalah kalau kita nak bincang. Tetapi pada biasanya kebanyakan atlet yang muncul di dalam persadaran antarabangsa untuk negara kita, mereka berjinak-jinak dengan persediaan mental ini terlalu lambat sehingga mereka tidak dapat mengamalkan semua aspek latihan mental yang boleh memberi mereka suatu confidence, tahap keyakinan yang tinggi dan gaya untuk menguruskan stres ataupun apa-apa masalah yang boleh mengurangkan prestasi mereka. Jadi ini kalau kita mulakan dari awal pada peringkat bangku sekolah, tentu sekali mereka akan lebih mahir di dalam aspek-aspek latihan mental ini supaya mereka mendapat satu tahap yang lebih tinggi seperti stress management, fokus dan sebagainya supaya prestasi mereka meningkat lebih baik. Okey, baik. Terus saja kita pergi kepada seminar sains perubatan dan juga sains sukan, Datuk. Jadi mungkin Datuk nak beritahu sikitlah kepada pengamal-pengamal sukan berapakah yuran yang dikenakan, jadi apakah laman web yang boleh dilayari dan apakah agaknya topik-topik yang mungkin boleh mereka perolehi daripada seminar ini. Kita dah pun menjemput rakan-rakan kita ceramah dari United Kingdom seperti Profesor Ron Monham, Profesor Tim Cable daripada Liverpool John Moores University yang memberi perkhidmatan kepada pasukan Liverpool dan sebagainya. Rakan kami dari Australia seperti Dr. Sean Holson, itu pakar dalam recovery. Jadi ramai dan juga rakan-rakan kita daripada universiti tempatan, daripada Universiti Sains Malaysia dan Universiti Melaya. Dan ini memberi kita suatu peluang juga untuk melihat semua penemuan-penemuan baru. Yang yuran yang kita kenakan adalah berpatutan. Untuk pelajar kita bagi setengah daripada yuran untuk peserta biasa, RM500 dan RM250. Jadi untuk peserta antarabangsa kita akan kenakan yuran dalam US dollars. Jadi 3 hari akan berlangsung selama 3 hari 28 hingga 30. Dan ini memberi satu peluang untuk semua peserta dan pelajar-pelajar kita untuk melihat dan mengupas semua aspek sains dan perubatan sukan dalam pelbagai cara. Pertamanya dari segi sesi ceramah, itu lecture, simposium di mana suatu tema dikenakan dan mereka akan berbincang, 3 atau 4 orang penceramah akan berbincang tentang satu tema, dan sesi perubatan lisan
akan memberi peluang kepada penceramah-penceramah baru. Maknanya pengamal-pengamal yang muda yang muncul akan memberi pengalaman yang berharga untuk masa depan mereka. Dan juga kalau untuk yang lain tidak ada peluang, kita juga memberi peluang untuk membentangkan poster. Maknanya dia akan tampalkan poster dan sesiapa yang berminat tentang pendidikan yang dijalankan oleh pengamal muda ini, jadi mereka boleh bertanyakan dan mereka boleh berbincang pada bila-bila masa. Okey, menarik sekali. Jadi kepada anda yang meminati sama ada sains sukan ataupun sains perubatan, inilah masanya untuk mendapatkan ataupun menghampiri ataupun hadir sebagai peserta bermula 28 hingga 30 September di JW Marriott Kuala Lumpur, Datuk. JW Marriott. Okey, baik. Terima kasih sekali kita ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Ramlan Abdul Aziz, Ketua Pengarah ASN. Kita mengharapkan seminar ini akan berjalan lancar dan jayanya, insya-Allah. Nanti Nadia akan tolong upload sikit dekat Facebook Scoreboard. Boleh, tak ada Jadi masalah. kepada anda boleh mendapatkan sebarang maklumat di sana nanti, terutamanya pelajar-pelajar yang sering kali berchatting dengan Nadia melalui Facebook kita. Terima kasih sekali lagi, Datuk. Okey, baik. Okey, baik. Assalamualaikum majalah sukan untuk semua. Assalamualaikum dan bye-bye.